Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم ورزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين أما بعد. Sambungan kitab Makhzanul Jawahir pada muka surat 15. Qala musannif rahimahullahu ta'ala faslun fis sunanir ratibati ma'al jam'i. Faslun fis sunani ar-ratibati ma'al jam'i. Ini suatu fasal. Faslun ay hadha faslun. Faslun tu masdar. Tapi yang nak kat sini isim fa'il. Jadi kalau dalam balaghah orang panggil majaz lah. Majaz mursal min itlaqil masdari wa iradati ismil fa'ili. Itlaq masdar nak isim fa'il. Faslun dengan makna fasilun. Fasilun yang menceraikan, yang memisahkan. Ini suatu fasal, satu fasilun, sesuatu yang menceraikan. Pada menyatakan beberapa sunat rawatib. Beberapa sunat rawatib. Sunat rawatib, sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang sunat lah. Sunat rawatib ni sembahyang sunat rawatib tu. Ini sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Qabliyah, ba'diyah, itu orang panggil sunat rawatib. Serta sembahyang jamak. Bersama-sama sembahyang jamak. Jadi sunat rawatib bersama-sama semayang jamak. Bila kita buat semayang jamak, nak buat rawatib ni gena ni. Cara nak buat rawatib dia. Jadi hikmah disyariatkan qablih ba'dih ataupun orang panggil rawatib ni, di antara hikmah dia nak tampung sembahyang fardu. Cacat yang ada pada sembahyang fardu lah. Bukan maksud semayang fardu tu tak sah. Kalau tak sah tak boleh tampung lah. Tu kira tak ada semayang. Ni cacat contoh kita semayang fardu ni kurang khusyuk. Tak khusyuk sangat semayang fardu kita ni. Teringat dunia lebih. Tang takbir tu teringat Tuhan tak? Habis takbir tu demai macam-macam masuk. Hak jenis macam ni dia bocok banyak semayang macam ni. Jadi di antara hikmah dia untuk tampung sembahyang fardu. Dan di antara hikmah dia lagi untuk menghampirkan diri kepada Allah. Tu berdasarkan hadis kursi itulah. Hadis qudsi yang banyak dalam kitab tasawuf tu. Macam mana hadis tu? Ma yataqarrabu, tak ingat lah. Selalu baca tapi tu memang tak ingat, tak payah. Tak ingat. Ma yataqarrabu ilayya bin nawafil.
ma yataqarrabu. Qarrabu. Ha. Apa dia? Apa? Ha. Ini. Tu dia. Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in. Dia wa ma taqarrabu, dan tidak menghampir ilayya kepada aku, abdi oleh hamba aku, bi syai'in dengan sesuatu, ahabba. Dengan sesuatu betul ya? Yang terlebih kasih kepada aku, yang terlebih kasih kepada aku, mimaftaratuhu, daripada barang yang memfardu oleh aku akan dia, akan barang tu. Wala yuzalul abdi, dan sentiasalah hamba aku tu, yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tu dengan amalan sunat. Jadi bukannya hamba ni dia menghampirkan diri tu dengan benda yang Allah Ta'ala fardu. Tapi kena buat jugalah fardu. Lagi tak, kalau gitu buat sunat lah, ni dekat dengan Tuhan lah. Kalau tinggal fardu nak dekat pada jadi hatta uhibbahu, sehingga kasih oleh aku akan dia. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku ni pendengar pendengar dia, yang mendengar ia dengannya, dengan sama tu, dengan pendengar. Aku jadi pendengar dia. Jadi di antara hikmah di syariatkan amalan sunat ni, iaitulah nak menghampirkan diri kepada Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Dalil dia itulah hadis qudusi tu. Dan lagi hikmah dia kerana nak meninggikan pangkat di dalam syurga. Memanglah orang buat fardu saja, tinggal benda haram buat fardu saja boleh masuk dalam syurga, tapi dia tak tinggilah pangkat dalam syurga tu. Kadang orang masuk syurga ni dia sedih lagi. Dia berasa menyesal lagi. Duk tengok kawan masuk pintu ni, kawan masuk pintu ni, dia tak boleh masuk. Dia masuk syurga biasa-biasa. Tu masuk syurga tu. Tu menyesal lagi. Tambah masuk neraka, tu bukan takat menyesal lah. Habis. Hikmah rawatib. Jadi serta sembahyang jamak. Apabila jamak ia musafir tu, orang yang safar tu lah. Apabila jamak ia seorang boleh, ataupun musafir tu orang yang safar, antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Bila dia jamak zuhur dan asar, bila dia himpunkan zuhur dan asar, apabila tu syarat tu. Apabila jamak ia seorang tu antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar, nescaya tu baru jawab apabila. Jawab syarat. Nescaya mendahulu ia musafir tu ataupun ia seorang tu akan sunat qabliyah bagi zuhur. Dia boleh dahulukan qabliyah bagi zuhur dulu. Buat qabliyah zuhur dulu. Sebelum dia nak buat fardu tu, dia buat qabliyah dulu. Dan harus bagi musafir ni mentakhirkan dia, menundakan dia kan sunat qabliyah. Bila menunda tu, mentakhir tu kemudian selepas daripada kedua-dua fardu. Kedua-dua fardu ni fardu zuhur atau fardu asar tu. Fardu zuhur dan fardu asar. Lepas daripada habis dah buat jamak,
baru buat qabliyah boleh, tak ada masalah. Sebab waktu qabliyah dia sama dengan waktu bagi fardu. Kalau dia tunda pun tetap dikira sebagai tunai. Dia sama dengan waktu fardu. Lagi mana ada waktu fardu, lagi itulah ada waktu qabliyah. Dia tak sama dengan ba'diyah. Ba'diyah dia ada syarat kena semayang fardu. Tapi qabliyah tak kira lah. Mayang ke tak mayang lagi ke fardu. Lagi mana ada waktu fardu, maka adalah waktu bagi qabliyah. Cuma afdal dia. Nak kira afdal, dahulukan qabliyah lah baru buat fardu. Tu kalau kita nak kira afdal. Tapi kalau nak kira boleh, lepas fardu boleh buat qabliyah. Tak ada masalah. Lepas tu lah, sebab tu dia kata dan harus boleh. Nah boleh. Boleh dia nak baginya bagi seorang tu mentakhirkan dia, menundakan dia kan qabliyah tu, sunat qabliyah tu, kemudian selepas daripada kedua-dua fardu. Sama ada jamak, ia sebagai jamak takdim. Hak ni takmim pada kata jamak tu. Kan dia kata apabila jamak ia musafir tu antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Okey. Jamak tu dia nak bagi umum. Jamak dia ada dua. Dia ada jamak takdim, dia ada jamak takhir. Kalau gitu jamak kat sini ni masuk habis. Sebab tu dia bagi umum. Sama ada jamak ia seorang sebagai jamak takdim atau jamak takhir. Boleh belaka. Kalau dia jamak takdim pun boleh buat macam tu, jamak takhir pun boleh buat macam tu. Habis hang tu. Dan menengahikan dia. Dan ni atah dekat mentakhirkan dia. Dan harus. Harus. Takdir dia. Harus baginya. Bagi seorang tu menengahi, letak tengah-tengah. Kan dia kan sunat qabliyah tu. Harus dia nak menengahi, letak tengah-tengah boleh. Tapi nak letak tengah tu jika kait pada kata menengahi ataupun orang panggil syarat. Syarat nak boleh letak tengah tu di antara semayang lah. Maksud letak tengah ni di antara semayang zuhur dengan asar tu. Okey, kita nak semayang zuhur, lepas tu baru nak buat qabliyah. Lepas tu barulah nak buat asar. Hak ni boleh juga, tapi dia ada syarat jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Kalau dia jamak takhir lah. Sebab apa? Harus ni untuk jamak takhir. Kerana jamak takhir tak disyaratkan mualat. Nampak? Jamak takhir dia tak syarat mualat. Kalau jamak takdim boleh? Tak boleh lah pasal dia syarat mualat. Kalau kita pibuh pula qabliyah tengah-tengah tu, putus mualat. Bila putus mualat, tak boleh buat jamak. Jadi sebab tu dia kata jamak takhir. Sebab apa? Sebab kerana jamak takhir ni tak disyaratkan mualat. Nampak tak? Kalau faham betul-betul hak sebelum ni, syarat-syarat sebelum ni, tahun ni kita boleh fikir sendiri lah. Betul. Sebagai jamak takhir. Tu pun takmil lagi. Sama ada mendahulu ia seorang tu akan sembahyang zuhur di atas sembahyang asar. Sama ada mendahulu ia seorang tu ni takmim pada kata jamak takhir tu boleh. Jamak takhir tu sama ada jamak takhir itulah. Ialah mendahulu ia seorang tu akan sembahyang zuhur di atas sembahyang asar. Dia buat zuhur dulu, lepas tu buat asar. Kalau ikut hak ni dalam kitab kita ni,
Dia pakai hak afdal dia zuhur dululah. Jamak takhir pun buat zuhur dulu. Dalam kitab kita dah baca dah tu. Sebab sunat tertib. Nah, tertib tu sunat. Tertib ni ikut susunan sembahyang lah. Hak mana dulu. Kalau zuhur dengan asar, zuhur sembahyang dululah. Sunat tertib. Atau akasnya ni sebaliknya. Maksud dia mendahulu ia akan sembahyang asar di atas sembahyang zuhur. Gitu lah. Itu akas. Nah, dia buat asar dulu, lepas tu baru dia buat zuhur. Okey. Tengah-tengah tu nak bubuh qabliyah. Boleh. Qabliyah apa ni? Qabliyah zuhur. Nah, qabliyah zuhur boleh. Nak bubuh tengah-tengah tu. Sama ada dia sembahyang zuhur dulu, lepas tu qabliyah zuhur, lepas tu barulah asar. Boleh? Ataupun sembahyang asar dulu, qabliyah zuhur, baru fardu zuhur. Boleh juga. Boleh lakukan. Tapi jamak takhir lah. Jamak takhir. Faham tak? Kalau jamak takdim tak boleh lah. Sebab jamak takdim dia syarat mualat. Habis hang tu. Dan mentakhir. Ni dan ni atah dekat mendahulu ia. Tu tak boleh kena elok. Atah dekat mendahulu ia akan sunat qabliyah bagi zuhur. Kita kena takdir balik ni. Apabila jamak ia seorang antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Dia jamak zuhur dengan asar. Nescaya mentakhirkan sunat ba'diyah. Ni mentakhir ni. Jadi mentakhir ni dia jawab lah. Jawab bagi apabila tu i'tibar atah tu jadi jawab lah. Nah, mentakhirkan, nescaya mentakhirkan sunat ba'diyah bagi zuhur. Ni duk cerita qabliyah zuhur. Tadi qabliyah zuhur, ni ba'diyah zuhur pula. Dia kena mentakhir, menundakan sunat ba'diyah bagi zuhur. Dia kena tunda. Nak tunda sunat ba'diyah bagi zuhur. Jadi dia ba'diyah ni syarat dia kena semayang dulu fardu dia tu. Tu ba'diyah. Syarat nak buat ba'diyah mesti semayang fardu dulu. Kalau zuhur tak semayang lagi, dia tak boleh buat ba'diyah. Dia macam dengan tarawih ke. Tarawih macam tu lah. Dia syarat kena semayang Isya dulu. Ni Aisyah haram tak semayang. Tata tarawih dah. Dah habis tarawih baru semayang Isya. Sia-sia. Berapa rakaat dia tarawih ni? 40. Tu dia. Dia 20 masjid ni. Lepas tu dia pergi jalan tu. Ni tarim lah. Kalau belah kita tak ada lah. 8 saja. 8 saja belah kita ni. Hak tu yang qaul masyhurnya. Qaul masyhur belah kita. Macam mana? Nah, jadi 8. Kita 8. Lepas tu buat pula serentak. Habis semua mana ada. Sini buat, lepas tu sana pula buat. Tak ada tu. Inilah biasalah. Sunnah kita. Jadi nak abang kata, itulah mayang sampai puluh rakaat. Tengok insya haram tak semayang. Habis gitu tarawih. Tak jadi. Ba'diyah pun dia syarat kena semayang. Kena semayang fardu dia. Kalau nak buat ba'diyah zuhur, kena semayanglah zuhur tu. Ni zuhur tak semayang, buat ba'diyah. Pasal apa ba'diyah ni? Ma taqarrabu ilayya. Ma taqarrabu ilayya abdi. Dia baca hadis kursi lah. Ikut suka hang. Dia kata benda sunat ni penting. Hampirkan diri. Kalau buat tak sah pun nak buat benda apa? Gitu. Jadi dia kata apa? Tengok dia kata. Dia saya mentakhir sunat ba'diyah bagi zuhur. Dan harus. Jadi dia takhir lah. Maksud dia semayang zuhur
Lepas tu dia sembahyang lah ba'diyah tu. Nak ba'diyah. Cuma kena tengoklah kalau jamak takdim pun tak boleh buat lepas tu lah. Dia kena perhabis kali ngasak apa semua, baru dia buat ba'diyah. Jangan mayang zuhur lagi bangkit buat ba'diyah, lepas tu baru nak bangkit buat asar. Padahal jamak takdim putus mualak. Lagi dia cerita tu. Dan harus bagi seorang tu menengahikan dia. Harus bagi seorang tu menengahikan dia kan sunat ba'diyah. Harus dia letak tengah-tengah. Dia selik tengah tu. Di antara zuhur dengan asar tu dia selik tengah-tengah. Harus tu kait pada kata harus. Jika kait syarat harus. Nak jadi harus tu jika jamak ia seorang tu sebagai jamak takhir. Nah, macam tadilah, sebab jamak takhir dia tak syarat mualak. Jadi boleh dia letak tengah-tengah tu. Mula dia qabliyah zuhur. Okey. Ni mayang dalam waktu asar qabliyah zuhur, mayang zuhur, ba'diyah zuhur. Lepas tu barulah ambil asar. Boleh. Ataupun lepas tu buh sunat asar pula. Boleh tak? Nah, buh sunat asar. Lepas tu baru sembahyang asar. Boleh. Tak ada masalah apa. Ni rajin lah. Kalau terang ni rajin lah. Habis omak. Kalau terang ni. Kita ni musafir je. Pakai duk pegang rukhsah tu. Kita ni duduk dalam musafir ni rukhsah ni. Pilot start ambil rukhsah. Aduh, penat tu. Dia pakai qadha'ih kau. Ada juga. Aduh. Tu jangan. Dia tarikah tu. Kalau apa tarikah. Dia tengok apa menyegah ni. Mak kata lah, tapi itulah. Reality. Nak sembang kemah. Jamak takhir. Dan mendahulu ia musafir tu akan zuhur di atas asar. Dan mendahulu ni masuk dalam kata tu kait itulah. Jika jamak ia sebagai jamak takhir. Satu. Dia kena atah dekat jamak boleh. Ni jika mendahulu ia musafir akan zuhur di atas asar. Jadi ditambah syarat. Syarat dia macam syarat kedua lah. Syarat kedua dia kena mesti mendahulukan zuhur di atas asar. Dia tak bolehlah sembahyang asar dulu. Dia sembahyang asar, lepas tu dia pubuh ba'diyah tengah-tengah tu. Tak boleh, pasal apa tak boleh? Sebab tak sembahyang zuhur lagi. Syarat nak boleh jamak takhir, ba'diyah, syarat nak boleh ba'diyah, dia kena sembahyang fardu dulu. Kot tu je. Dia pusing-pusing kot tu lah. Dia kena cepat-cepat lah. Dia kena cepat tangkap. Dia ingat ailat tu tak apalah. Dia mudah dia. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, dan mentakhir ia. Dan ni atah dekat tu, mendahulu lagi. Mendahulu ia akan sunat qabliyah tu. Ni apabila jamak ia antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar, nescaya mentakhir ia musafir akan sunat asar. Asar dia tak kata qabliyah ba'diyah. Sebab asar dia tak ada ba'diyah. Macam dengan subuh dia tak ada ba'diyah. Dua ni bila tak ada ba'diyah, dia tak ada qabliyah. Nak boleh sebut sebelum, dia ada selepas. La ni hak selepas tak ada. Selepas tak ada sebelum. Kalau gitu, sunat asar. Cuma afdal dia buat sebelum sembahyang asar lah. Tu afdal dia.
Tapi kalau kita nak buat selepas dah kita sembahyang fardu asar dah, nak buat sunat asar, boleh ke? Boleh. Sebab apa? Sebab waktu dia masih lagi ada. Waktu dia macam mana? Waktu sama dengan fardu asar. Masuk waktu asar, masuklah waktu sunat asar. Habis waktu asar dengan terbenamnya matahari. Habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Habis juga waktu sunat asar. Tak payahlah. Habis. Jadi mentakhir ia akan sunat asar. Kemudian daripada kedua-dua fardu, selepas daripada kedua-dua fardu. Dia takhirkan. Dia semayang dua-dua, Zuhur, Asar, lepas tu barulah dia takhirkan. Lepas tu barulah takhir, baru buat sunat asar. Sunat asar. Dia kalau jamak takdim macam tu lah. Sebab tak boleh lah tak tengah-tengah putih mualat tu. Lepas tu dia kata, dan harus baginya, bagi seorang tu menengahikan dia kan sunat asar tu. Tak tengah-tengah harus juga. Dan mendahulukan dia kan sunat asar. Mendahulu ni mendahulu daripada tu lah, daripada fardu tu. Fardu tak semayang lagi, buat sunat asar dulu. Boleh ke? Boleh. Tapi dia ada kait lah syarat nak buat gitu, nak tak tengah ataupun nak buat dulu tu jika ni kait pada kata harus. Harus tu jika. Syarat dia jika jamak ia sebagai jamak takhir. Dia buat jamak takhir. Jamak takhir tak apalah. Jamak takhir ni boleh dia buat sunat asar dulu, baru dia buat buat sembahyang fardu boleh, ataupun tak tengah-tengah boleh, sebab dia tak syarat mualat. Boleh belakang. Tapi kalau jamak takdim tak ada jalan lah. Dia kena letak selepas. Jadi kalau kita nak gambarkan ni, boleh pecah banyak ni lah. Banyak cara. Kita baca dulu. Alhamdulillah. Sama ada, dia kata apa? Sama ada mendahulu ia akan zuhur atau akan asar. Tak kira tu. Ni takmim pada kata jamak takhir tu, tak kira lah sama ada mendahulu ia seorang tu akan zuhur, fardu zuhur, atau akan asar. Boleh. Habis hang tu. Nanti habis bab zuhur dengan asar. Dia gini. Kita try pecah tengoklah. Dia jamak apa? Takdim dulu. Jamak takdim. Zuhur dan asar. Okey. Boleh kita buat kalau jamak takdim hak awal sekali. Qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur. Boleh kita buh qabliyah dulu. Qabliyah zuhur. Lepas tu boleh. Lepas tu baru fardu zuhur. Qabliyah zuhur. Lepas tu zuhur lah. Zuhur ni fardu lah. Lepas tu tuqih asar. Sebab dia tak boleh putih tengah ni. Dia jamak takdim, dia tak boleh putih lah tengah ni. Kita nak selit ni tak boleh sebab dia syarat mualat. Lepas tu barulah kita nak buh apa? Nak buh sunat asar ataupun ba'dih asar. Ba'dih zuhur, Ba'dih zuhur. Lepas tu pelan kecil ni. Sunat asar. Dah kecil sikit. Macam tu. Boleh tak? Hak ni jamak takdim.
Ataupun hak ni nak kalih tak apa. Hak ni nak letak sini tak apa. Ataupun hak ni letak ni pun boleh. Faham? Kalau nak tulis dia banyak cara lah. Boleh kita hak ni pitak depan ni. Okey, qabliyah pitak belakang ni. Qabliyah, ba'diyah zuhur, sunat asar. Okey. Dia tak ada masalah apalah. Ni untuk jamak takdim dia macam tu. Kalau jamak takhir lagi banyak jamak takhir letih sebab jamak takhir dia pasal dia boleh celah. Jamak takhir jamak takhir dia boleh belaka lah, mudah cakap jamak takhir boleh belaka. Kita pi qabliyah dululah, qabliyah zuhur dulu. Ikut qabliyah zuhur dulu. Lepas tu mayang zuhur, lepas tu ba'diyah zuhur, lepas tu bawah mayang asar. Lepas tu sunat asar dulu ke, lepas tu bawah mayang asar. Ikut Dia jamak takdim, jamak takhir tak apa. Dia kata jamak takhir ni mudah cakap, boleh belaka. Boleh ke? Mayang asar dulu Sekali qabliyah zuhur lah. Lepas tu sunat asar lepas tu mayang asar, lepas tu baru ba'diyah asar. Ikut suka. Ba'diyah asar, ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Cuma takhir ni hak tak boleh dia jangan buat ba'diyah zuhur sebelum buat fardu zuhur. Hak tu je. Nak atok ke mana tak apa. Ikutlah, nak buat tunggang terbalik kan. Kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Boleh. Boleh. Sunat asar ni lah untuk takhir kan. Sunat asar sebab dia sama dengan qabliyah. Kalau kira dengan zuhur tu dia sama qabliyah. Jadi dia masuk waktu dengan masuk waktu asar, habis waktu dengan habis waktu asar. Gitu. Faham lah. Payah. Kalau pecah tu balik pecah ni ring lah. Pecah-pecah tengok kan. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi dan harus baginya mana tu. Dan apabila dan apabila wallahu alam. Sebab nak baca kitab tu satu lagi. Tak Arab. Fitri pukul 10 tepat habis ni.